الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مستقيما وهداية نصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اللهم إنا وإنعام الملائكة المقربين وخروجنا من الظلمات الوحيد وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واهدنا لنا السبيل. قال الشيخ المصري تعالى لكم من عند المؤمنين كم kali mana? Dan setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan di dalam kuburnya, dan setengah mereka itu di dalam nikmat. Ini setengah daripada perkara-perkara yang wajib kita i'tikad. Wajib di atas kita orang yang mukallaf beriktikad dengannya, bahwasanya setengah daripada mereka yang mati itu diazabkan di dalam kuburnya, dan setengah mereka yang mati di dalam nikmat. Ini mengikut keadaan seorang, mengikut keadaan seorang, keadaan amalan bagi seorang baik atau jahat. Maka apabila sudah dikuburkan, maka orang yang baik itu di dalam nikmat, di dalam kubur, dan orang yang banyak maksiatnya ialah di dalam azab, di dalam kubur. Ini setengah daripada perkara yang wajib kita i'tikad dengan dia. Sekali lagi dia katanya bahwasanya yang maknanya wajib i'tikad. Wajib i'tikad bahwasanya setengah daripada mereka yang mati diazabkan di dalam kubur. Apabila diperkuburkan dia tu diazabkan. Sekiranya kalau dia tu ahli ma'asi, orang yang ahli maksiat. Dan setengahnya di dalam nikmat. Sekiranya orang yang salah. Dia tu ialah orang yang salah. Tetapi katanya diazab di nikmat dalam kubur, itu maka ini datang soal bahwasanya kalau seorang tu mati dengan tidak perkuburan dia, dengan tidak dikuburkan dia, adakah dia azab di nikmat? Jawabnya sama. Sebab disebut katanya apabila mati diazab dalam kubur, ditanam dalam kubur, itu mengikut ghalib orang kitanya. Tapi ada juga setengah tu mati sebab dimakan oleh binatang, atau mati dengan sebab tenggelam, karam dalam lautan masalan, maka disitulah dikatakan kubur dianya. Jadi pendek katanya, selepas pada mati, masuk kita di dalam alam barzakh. Orang kita masuk dalam alam barzakh sebelum pada mendatangi
hari kiamat, bangkit daripada kubur, maka di situ ada diazab di atas ahli ma'asi dan dinikmat kepada orang yang soleh. Diperkuburkan dia ke tidak tu, itu ghalib je lah. Jadi selepas pada mati itu terus masuk dalam alam barzakh. Diperkubur ke tidak. Tapi dalam hadis, dalam kitab katanya di dalam kubur itu pada ghalib. Dan setengah daripada azab kubur itu mengapit oleh dua lambung kubur. Mengapit, artinya kita panggil menghimpit. Mengampit, artinya menghimpit. Dan setengah daripada azab kubur bahawa mengapit oleh dua lambung, dua tepi. Menghimpit oleh dua lambung, dua tepi kubur. Hingga mengapit, menghimpit saat itu hingga berselisih segala tulang rusuknya. Hingga berselisih tulang rusuknya. Tulang rusuk kat dada tu jadi begitu. Masuk. Jadi dia berselisih tu, dia jadi masuk rapat-rapat, jadi masuk antara satu sama lain. Jadi masuknya begitu. Jadi mayat di dalam kubur ditanam tu dengan keadaan mengiring. Ditanam dalam keadaan mengiring, maka yang menghimpitkan badan mayat tu di dalam kubur tu ialah dua tepi baik kubur, sebelah atas sebelah bawah. Jadi maknanya sebelah atas sebelah bawah tu himpit begitu. Gitu. Sebab tu jadi berselisih oleh segala tulang rusuknya. Dan tiada lepas daripadanya malaikat beberapa orang yang diistisnakan. Dan tiada lepas daripadanya daripada mengapit tadi. Tiada lepas daripadanya daripada mengapit, daripada menghimpit tadi itu malaikat beberapa orang yang diistisnakan. Ada jugalah orang yang lepas daripada dianya, seperti orang membaca surah Ikhlas di dalam sakit matinya. Ini satu amalan kita untuk nak lepas daripada kena himpit di dua tepi kuburnya. Kita banyakkan baca surah Ikhlas, surah Qul Huwallah dalam masa kita sakit mati. Sakit mati itu mana sakit, jatuh sakit, tak sembuh sampai ke mati. Maka dalam masa sakit itu sekiranya siapa ada banyak baca surah Ikhlas, Allah Ta'ala bagi lepas dia daripada kena himpit daripada kubur. Semoga kita dapat taufik, dapat amalkan. Dan boleh kita berdoa, selalu kita baca dalam sembahyang jenazah tu, wajafi anhul arda, dan meruangkan baginya akan bumi. Kita berdoa, memohon daripada Allah Ta'ala supaya lepas daripada azab yang tersebut. Benda ni kita dah maklum. Dan bahawasa dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat, ni setengah daripada perkara yang wajib kita i'tikad. Setengah daripada perkara yang wajib kita i'tikadnya bahawasa dibangkitkan mereka itu manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat, dikehendaki hari kiamat tu hari yang ditiup kali yang kedua. Dibangkit, dihidup balik. Dibangkit tu mana dihidup balik dan keluar daripada kubur masing-masing. Itu setengah daripada perkara yang wajib di atas kita orang mukallaf i'tikad dengan dia sebagaimana kita maklum. Dan bahawasanya dihisapkan mereka itu atas segala amal mereka itu. Malaikat mereka yang masuk syurga dengan tiada hisap.
Setengah daripada ni, setengah pada perkara yang wajib kita i'tikad lah juganya. Bahwasanya dihisapkan mereka itu manusia, dihisapkan, dikirakan akan amalan, dihitungkan, dibilangkan, dikirakan amalan mereka itu. Manusia. Atas segala amal mereka itu manusia. Jadi akan dihisap. Amalan kita akan dihisap. Setiap-tiap orang manusia akan dihisapkan amalan. Malaikat mereka yang masuk syurga, malaikat orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan bagi dia, dia dapat masuk syurga dengan tiada hisap. Ada jugalah. Ada juga orang yang Allah Ta'ala bagi masuk syurga dengan tiada hisap. Jadi terus masuk, jadi hisapan tu tidak ada. Setengah daripadanya, sebab tu kita amalkan baca Amanar Rasul selepas pada sembahyang maghrib supaya kita dapat masuk syurga dengan tiada hisap. Dan bahwasanya segala amal mereka itu ditimbang di dalam mizan. Ini setengah daripada perkara yang wajib kita i'tikad juga. Dan bahwasa segala amal mereka itu manusia ditimbang di dalam mizan. Mizan tu timbangan, alat timbangan. Dah. Mizan tu alat timbangan. Maka diamalkan, ditimbangkan akan amalan dia, amalan baik, amalan jahat. Itu ditimbangkan di dalam mizan neraca. Ada manfaat untuk nak jadi saksi bagi kita bahwasanya amal kita tu baik, banyak sebelah balik baik ke banyak sebelah balik maksiat. Untuk nyata bagi kita saja. Adapun Allah Ta'ala dah mengetahui sedia kala, pihak Allah Ta'ala itu tak berhajat kepada timbang nak tahulah. Sebab dia tu tahu sedia kala lagi dah. Untuk nak nyata bagi mata kita manusia, adakah dia ni baik, banyak baik ke banyak jahat. Maka tentang timbangkan amalan ni, maka khilaf di antara ulama pada maksud dengan kata timbangkan amalan. Setengah katanya timbangkan amalan, yakni timbangkan surat catatan amalan. Sebab amalan tu perbuatan kita, solat, puasa, apa semua tu, itu macam mana kita nak timbang sebab dia bukan benda, bukan zat. Maka yang boleh nak timbang tu ialah benda. Maka mengikut setengah ulama katanya timbang tu timbang surat amalan, surat catatan amalan yang ditulis, yang disuratkan oleh malaikat setiap hari. Setengah katanya bukan surat amalan, bahkan timbangkan amalan betul-betul. Cumanya amalan itu dijadikan benda, dijadikan zat, dijadikan jisim. Allah Ta'ala menjadikan amalan itu sebagai zat, sebagai jisim, maka timbangkan amalan itu. Itulah dua pendapat ulama. Dan bahwasa lalu sekalian mereka itu di atas sirat. Ini setengah daripada perkara yang akan berlaku dan wajib kita i'tikad bahwasa ini ialah perkara yang sungguh. Tentu berlaku sama sekali. Bahwasanya lalu sekalian mereka itu di atas sirat. Artinya, arti sirat, titian. Titian atau jembatan. Titian kepada syurga. Yang melitas kepada syurga atau kepada neraka. Mengikut khilaf. Kita tengok kat tepi apa dia tulis. Dia katanya kauluhu sirat, yakni jembatan yang dibentangkan, diletak dipasang, dibentangkan, dipasangkan atas belakang api neraka Jahannam. Jadi sebelah bawah tu api neraka, semacam jembatan kita sekarang dibentang di atas sungai. Kalau jatuh tu jatuh dalam sungai lah kita sekarang.
lalu di atasnya oleh sekalian manusia. Semuanya lalu kat tu semua. Hingga segala kufar, orang kafir pun lalu juga. Dan segala anbiya pun lalu kat tu juga. Sebab untuk nak menuju kepada syurga. Dan segala mereka yang fasik, dan segala mereka yang masuk syurga dengan ketiada hisab pun lalu kat situ juga. Tapi masalah lalu tu lalu, tapi selamat tak selamat tu tu tengoklah. Selamat ke tidak selamat itu tengok amalan orang lah. Kalau orang kafir pun lalu tapi tak selamat, orang banyak maksiat lalu pun tak selamat juga. Lepas tu laju ke tak laju, itu mengikut keadaan seorang pula. Tapi pendak katanya, anbiya segala nabi rasul mana semuanya, orang yang masuk syurga dengan tidak ada hisab sekalipun, lalu kat tu juga. Seterusnya. Dan bahwasanya segala mukminin datang minum mereka itu pada haud, artinya kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya segala mukmin, orang mukmin saja, datang minum mereka itu daripada haud, artinya kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah daripada perkara yang wajib kita i'tikad bahwasanya setiap-tiap orang mukmin di akhirat esok, bahawa mereka akan datang kepada suatu kolam, yang mana kolam ini Allah Taala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang dan minum air kolam itu. Minum air kolam itu dan tak dahaga hingga sampai ke bila-bila. Jadi selepas pada minum dia air kolam Nabi itu tak akan terasa dahaga sehingga sampai ke bila-bila. Sebab tu apabila masuk dalam syurga, kalau minum minuman syurga bukan sebab dahaga. Sebab nak ambil sedap saja. Sebab kalau tanya dahaga ke tidak, tak dahaga sebab dah minum air kolam Nabi SAW. Dan setengahnya, dan bahwasanya mendapat mereka itu mukmin akan syafaat Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Kita maklum setiap-tiap orang mukmin akan dapat berfaedah dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan terlebih besar syafaatnya itu syafaat yang pada menceraikan hukum pada mauqif. Ini kita panggil syafa'ah kubra. Syafa'ah kubra, tidak ada siapa yang boleh mensyafa'ahkan kubra ini melainkan Nabi Muhammad SAW. Dan terlebih besar syafaat Nabi kita Muhammad itu syafaat pada menceraikan, yakni menyelesaikan hukum pada mauqif. Itulah yang kita dapat dengar cerita katanya di padang mauqif, di padang mahsyar tu lama kelamaan. Jadi manusia berkumpul pergi jumpa dengan Nabi Adam supaya minta Allah Ta'ala menyelesaikan hukum. Sebab tak sudah duduk kat padang mauqif lah dengan masa yang lama. Kalau ahli syurga minta nak masuk syurga lah, neraka nak masuk neraka lah, bagi selesai di padang mauqif. Minta kat Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup, minta kat Nabi Nuh pun tak sanggup, hingga seterusnya, hingga sampai Nabi Muhammad SAW dia sanggup untuk nak minta daripada Allah Ta'ala menceraikan hukum pada mauqif. Selepas itulah dijalankan timbangan amalan hingga seterusnya. Dan wajib beriman mukallaf bahwasanya neraka itu sebenar. Setengah daripada perkara yang wajib kita beriman, kita percaya kata sungguh bahwasanya neraka itu sebenar, maknanya ada sungguh. Neraka itu sebenar, maknanya ada sungguh. Bukan cerita-cerita uguk-uguk saja tu, bukan.
Sungguh ada syurga tu sungguh ada. Dan telah ada ia sekarang ini. Dan sekarang ini pun Allah Ta'ala dah jadi syurga, neraka itu dah ada. Bukan katanya belum dibuat lagi, Allah Ta'ala belum buat lagi neraka itu, bukan. Allah Ta'ala dah buat lama dah. Dan bahwasanya tempat kediaman yang kekal bagi segala kafir. Dan bahwasanya neraka itu tempat kediamannya, tempat kediaman yang kekal bagi segala kafir. Jadi maknanya neraka itu tempat kediaman bagi orang kafir, dan lagi pulanya berkekal di sana. Dan barang siapa masukkan dia daripada mukmin yang neraka tiada kekal di dalamnya. Maklum. Dan barang siapa masukkan dia ke neraka, itu siapa dia tu? Daripada orang mukmin, daripada mukminin yang neraka, yang banyak maksiatnya, tiada kekal di dalamnya. Sebab dia orang mukmin selama mana ada iman, asalkan ada iman di dalam hati, lepas daripada kekal. Tapi neraka tu kalau masuk pun tak kekal. Suatu hari nanti akan dikeluarkan kepada syurga. Dan bahwasanya syurga itu sebenar. Maknanya sungguh. Dan syurga ni sungguh, ada sungguh. Dan bahwasanya ada dan telah ada ia sekarang ini. Macam syurga lah, macam neraka tadi lah. Syurga pun Allah Ta'ala dah jadikan. Dan memilih setengah ulama bahawasa tempatnya di atas langit. Ini khilaf. Syurga terletak di mana? Syurga itu terletak di mana? Maka memilih oleh setengah ulama bahawasanya tempat syurga, tempat letak syurga itu di atas langit. Dan orang kafir tiada masuk akan syurga. Sekali-kali, memanglah tempat orang mukmin, orang kafir tak ada iman tak boleh masuk sama sekali. Dan hanya sungguhnya ia tempat kediaman yang kekal bagi mukmin. Maklum syurga itu ialah tempat kediaman yang kekal bagi orang mukmin, masuk tak keluar dah. Bersedap-sedap mereka itu padanya, bernikmat, bersedap-sedap, segenap sedap, bernikmat mereka itu orang mukmin padanya, yakni di dalamnya, dalam syurga. Dengan bagai-bagai na'imil mukim, dengan berbagai-bagai nikmat na'im, nikmat-nikmat al-mukim yang diteruskan. Mana sepanjang masa di dalam nikmat. Berbagai-bagai, sehingga katanya benda yang kita tak pernah tengok ada di sana, benda tak pernah dengar boleh dengar di sana, benda tak boleh kita rasa kita dapat rasa di sana. Segala nikmat yang tak pernah tengok dengan mata di atas dunia kita boleh tengok di sana. Segala nikmat yang tak pernah kita dengar di dalam dunia kita akan dapat dengar di sana. Segala nikmat yang tak pernah kita rasa dalam dunia, kita akan dapat rasa di sana. Terus. Dan yang terlebih lazat, yang terlebih sedap, terlebih lazat, segala nikmat syurga itu memandang kepada wajah Tuhan Ar-Rabbil Karim. Jadi nikmat yang paling tinggi, yang paling lazatnya ialah memandang orang mukmin ahli syurga kepada wajah, kepada zat. Wajah mana zat? Kepada zat Tuhan Rabbil Karim. Itu nikmat yang paling besar, yang paling hebat, yang paling sedapnya ialah memandang kepada zat Allah Ta'ala. Kemudian masa ni pun doa untuk kita lah, semoga kita dapat nikmat itu, yang tersebut itu ialah nikmat nikmat apa dia? Nikmat memandang kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok dia berdoa untuk kita
razaqanallahu ta'ala dzalika. Mudah-mudahan merezeki oleh Allah akan kami demikian itu, demikian memandang. Ma'al mun'ami alaihim, serta orang-orang yang dinikmatkan di atas mereka itu. Minan nabiyyin, daripada segala nabi-nabi, masuklah di bawah kata nabi itu rasul, was-siddiqin, dan para siddiqin, dan wasyuhada'i was-salihin, dan orang mati syahid, dan orang yang salih. Jadi memohon daripada Allah Ta'ala untuk kita semua, bahawa Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita, sebesar-besar nikmat yang nikmat ialah memandang kepada zat Allah Ta'ala, dan segala nikmat-nikmat yang lain-lain lagi. Kita dapat nikmati yang tersebut bersama dengan orang-orang yang nabi-nabi dan orang siddiqin dan syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan elok oleh demikian itu nisbah taulan. Jadi kita memohon daripada Allah bahwasanya dapat bertaulan, kita berkawan kita dengan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin di akhirat nanti, dalam syurga nanti. Allah amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqih. Wa sallallahu, mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah, wa sallama, dan mudah-mudahan memberi kesejahteraan oleh Allah, ala khairi khalqih, di atas sebaik-baik makhluknya, makhluk Allah. Siapa sebaik-baik makhluk Allah? Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad, sebaik-baik makhluk, dan juga minta selawat dan salam itu di atas keluarganya, wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabatnya, amin, ajma'in, sekalian, amin. Telah selesai daripada menghimpunkan risalah ini. Ni nak cerita tarikh selesaikan karangan kitab ini. Dia katanya, dan telah selesai daripada menghimpunkan risalah ini pada waktu duha, waktu pagi, di dalam jam pukul 3 hari Isnin. Waktu duha, sebelah pagi, bukan belum subuh. Pukul 3. Ni pukul 3 jam Qamariyah. Pukul 3 jam Qamariyah, maknanya kalau 6 pagi itu pukul 1. Kalau 6 pagi itu pukul 1, maknanya pukul 7 itu pukul 2. Maknanya pukul 8 tu pukul 3. Lebih kurang masa sekarang lah. Lebih kurang masa sekarang. Bukan 3 belum subuh tu, bukan. Itu 3 belum subuh, pukul 3 belum subuh masa kita pukul 3 belum subuh tu, itu jam Syamsiah. Yang jam sekarangnya. Tapi dia ni pukul 3 pagi. Pagi maknanya lebih kurang pukul 8 lebih kurang sekarang lah. Di dalam jam pukul 3 jam Qamariyah. Jadi pukul 6 pagi itu pukul 1. Hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal. Cuma tarikh dia. Yang seumpamanya dan diperanak yang pada seumpamanya diperanakkan, gitu. Nak gitu ya. Yang pada seumpama hari Isnin tadi diperanakkan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Jadi tarikh dia selesaikan karangan tu Syamil. Jadi sama dengan bertentang dengan hari Isnin 12 yang dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak jadi serupa. Tahun 1313.
daripada Al-Hijrah An-Nabawiyah. Kita kira tengoklah dah berapa tahun sampai sekarang kitab ini. Daripada Al-Hijrah An-Nabawiyah. Mana tahun hijrah? 1313. Ala sahibiha sahibil hijrah. Di atas tuannya, tuan hijrah. Di atas tuannya, tuan hijrah. Afdalus salati wa azkat tahiyyati. Selebih-lebih selawat dan sebersih-bersih tahiyat. Pada negeri Makkah Musyarrafah. Jadi dia karang kitab ini, selesaikan karangan kitab ini pada negeri Mekah Al-Musyarrafah. Karang kat Mekah, dia besar kat Mekah. Itu apa dia, Syekh Ahmad kita ni, dia besar kat Mekah. Dulu kat Mekah, meninggal kat sana. Atas tangan Al-Fakir Al-Murtaji. Di atas tangan, jadi maknanya dia lah yang menulisnya. Atas tangan Al-Fakir, orang yang sangat berhajat kepada Allah. Al-Murtaji, yang berharap. Al-Murtaji, yang berharap min Rabbihi, daripada Tuhannya. Berhajat tadi, berhajat nailal amani, mencampaikan segala citaan-citaan. Nailal amani, mencampaikan segala citaan-citaan. Siapa dia Al-Fakir tadi? Ahmad bin Muhammad Zin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Dia ceritanya dia sepupu dengan Pada'in, tuan kitab Baqarah ni. Keluarga dia lah. Keluarga sama dengan Pada'in. Ghafarallahu ta'ala dhunubah. Mudah-mudahan mengampun oleh Allah Ta'ala akan dosanya. Wasatara uyubahu, dan mudah-mudahan melindung, menutup akan segala keaibannya. Wa kasyafa kurubahu, dan mudah-mudahan membuka oleh Allah Ta'ala akan segala kesusahannya. Membuka jalan lepas daripada kesusahan. Wa fa'ala kadzalika, dan mudah-mudahan membuat ya Allah Ta'ala kadzalika, seperti demikian itu, mengampun dan menutup dan membuka bi usulihi, dengan segala asalnya. Asal tu mana tok nenek lah. Wa furu'ihi, maknanya anak cucu. Wa hawashihi, maknanya saudara mara, bapa saudara, saudara-saudara, anak saudara, dan bapa-bapa saudara. Wa ahbabihi, ini masuk kita juga. Wa ahbabihi, dan kekasihnya, kekasih bagi Ahmad tadi. Wa ashabi, dan kawan sahabatnya. Wa kullu man lahu haqqun alaihi, dan tiap-tiap mereka yang wa kulli man lahu alaihi wa kulli man lahu haqqun alaihi, dan tiap-tiap mereka baginya, bagi man hakun, ada hak, alaihi, di atasnya, di atas Syekh Ahmad tadi. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Subhana rabbika, maha suci Tuhan engkau wahai Muhammad. Maha suci Tuhan engkau. Engkau tu tuju kepada Nabi Muhammad. Siapa Tuhan engkau? Rabbil Izzati, Tuhan kemuliaan, Tuhan yang tertinggi. Amma yasifun, tertinggi lepas daripada barang yang bersifat oleh mereka itu orang-orang kafir. Jadi maknanya segala perkara-perkara yang bersifat oleh orang kafir kepada Allah, daripada segala perkara-perkara yang tak layak dengan Allah, Allah Ta'ala lepas kesemuanya. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita alhamdulillah kita dapat selesaikan pengajian kitab Faridah kita.
dengan masa yang lama, alhamdulillah, nikmat Allah Taala bagi khatam juga pada hari ini. Maka dengan keberkatan kitab ini dan keberkatan pengarang kitab ini, maka kita sudahi dengan baca Fatihah sekali seorang, hadiah kepada pengarang kitab ini, semaya ilmu yang kita dapat daripada pengajian kitab ini dapat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat diamalkan dan dapat kejayaan kita dunia dan akhirat dengan keberkatan Syekh Ahmad. Kita baca Fatihah sekali seorang. Al-Fatihah. Iya. Minta baca Fatihah sekali lagi, hadiah pada guru saya Abdullah bin Idris Baballah. Al-Fatihah. Ya. Habis itu sekali lagi kita hadiah kepada ibu bapa kita masing-masing. Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna lana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma hafaznahu wa ma sami'nahu faraddid alayna wa tahtiyana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. InsyaAllah minggu depan kita gantikan kitab Zahratul Murid. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Maka sekejap lagi pukul 10 kita sambung kitab kitab Baqarah Aqidatun Najih. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Abang. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Saya nak hadiahkan Al-Fatihah untuk Baba Zul yang telah mengajar kita selama beberapa sampai habis. Kita baca Fatihah untuk Baba Li. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Baba. Jazakallah. Insyaallah. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Berapa bulan kita habis ni Baba? Terima kasih Abang. 6 bulan tadi kot lah. Lama juga. Alhamdulillah. Baba sihat ni? Dah boleh balik Mekah ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa hari di sana? Saya tak jadi pergi sebab visa, ada masalah visa sikit. Oh, saya. Hari tu terus balik lah. Itu terus balik. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah lain kali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.